أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini setelah kita bercuti di dalam Ramadan Al-Mubarak yang lalu, menunaikan ibadah puasa, qiyam dan siyam di dalam bulan Ramadan yang lalu, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Ramadan yang lalu tidak dijadikan oleh Allah sebagai Ramadan yang terakhir untuk kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mempertemukan kita semula di dalam Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita, tuan-tuan. Kitab Tanbihul Ghafilin. Kita masih bicarakan lagi tentang siksa kubur dan dahsyatnya. Kalau kitab saya pada muka surat yang ke-36, kitab tu muka surat apa, Tik Mam? 46. Kitab tu muka surat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ada keterangan bahawa bumi ini tiap hari berseru sampai 5 kali. Tok Syekh kita nak bawa pandangan, dia kata ada pandangan yang menyatakan bahawa bumi ni setiap hari dia berseru sebanyak 5 kali. Cuma kita ni yang tak dengar. Allah Ta'ala bagi kepada kita ni halangan untuk mendengar. Allah Ta'ala tidak memberikan kebenaran untuk mendengar. 5 kali bumi ini berseru setiap hari. Apa dia yang diserukan oleh bumi ini? Yang pertama, hai anak Adam, anda berjalan di atas bahuku dan kembalimu di dalam perutku. Yang pertama, bumi ini berseru apa dia? Hai anak Adam, hoi anak Adam, lo ni sekarang ni hang berjalan di atas belakangku, jalan dengan sombong, jalan dengan bongkak, jalan dengan ego kita ni. Macam-macam cara kita berjalan, Pak Long, macam-macam cara kita berjalan. Ada orang dia berjalan dengan cara yang bongkak, sombong, ego. Dia tidak merasakan apa yang dia ada itu adalah pinjaman daripada Allah. Lantas dia menjadi manusia yang sombong, manusia yang ego, manusia yang bongkak dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bumi bagi peringatan kepada kita, hai anak Adam, hari ini hang berjalan di atasku, akan sampai masa dan ketika hang akan duduk di dalam perutku. Ini yang pertama. Yang kedua dia kata, hai anak Adam, anda makan berbagai-bagai macam di atas punggungku, dan anda akan dimakan ulat di dalam perutku. Hai anak Adam, ni aku nak abang dekat hangpa ni, hari ni hang duduk di atas aku ni, hang makan macam-macam yang hang makan. Tambah di Malaysia ni pula tuan-tuan, ni macam-macam jenis makanan yang duk ada. Tak ada makanan yang tak ada di Malaysia tuan-tuan. Habak nak jenis apa? Tambah tuan-tuan duduk di Batu Peringgi ni pula macam-macam lah, kawasan peranginan ni, pelancongan ni. Nak makan jenis Arabian food, pi makan. Nak makan Thai food, pi makan. Japanese food, pi makan. Seafood, pi makan. Macam-macam jenis food, maklum oi. Tu yang macam-macam penyakit duk ada tu, gout, kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Itulah. Makan. Macam-macam jenis makan. Tapi hang ingat, akan sampai dalam satu masa hang akan menjadi makanan kepada ulat di dalam perut aku kelak. Ni bumi peringat. Ni bumi bagi peringatan. Sekarang hang nak makan apa, hang makan. Macam-macam jenis makanan hang boleh makan di atas aku. Akan sampai satu masa, satu ketika hang akan jadi makanan kepada ulat-ulat di dalam perut aku. Hang ingat, kata bumi. Hang ingat, kata bumi. Boleh faham maklum? Tapi tak dengar lah maklum oi. Jenis kita ni mazhab pekak. Hak orang duk bercakap zahir ni pun tak dengar, tambah hak tu. Tapi bumi ni dia duk berseru. Yang ketiga, hai anak Adam, anda tertawa di atas punggungku, hang seronok galak ketawa di atas aku lah ni, dan akan menangis di dalam perutku. Akan mai satu masa hang akan menangis dalam perut aku, wahai anak Adam. Hang akan menangis, dia kata. Sekarang hang seronok, sekarang hang syok, sekarang hang gembira, bergelak ketawa dengan kawan dan rakan, dengan macam-macam ketawa seronok maklum akan mai kita duduk dalam perut bumi, kita kesunyian, keseorangan, kita akan duduk secara keseorangan. Masa tu hang akan menangis dalam perut aku, kata bumi. Tiga, hai anak Adam, anda bergembira di atas punggungku dan akan berduka di dalam perut aku. Lah ni hang seronok di atas, hang akan berduka di dalam. Hai anak Adam, hang memperbuat dosa di atas punggungku, maka akan terseksa di dalam perutku. Sekarang hang seronok, betul tak hang seronok? Seronok buat apa dia? Seronok melakukan kemaksiatan, seronok melakukan kemungkaran, seronok melakukan dosa, seronok melawan perintah dan arahan Allah. Hang seronok sekarang. Betul tak hang seronok? Seronok kan? Akan mai satu masa hang akan tersiksa dalam perut aku. Allah, tuan-tuan ni, mau kita dengarlah kata-kata tu Pak Long, kata-kata tu Mak Long, tuang balik lagu tu tak mau lah. Saya tak ada cerita, saya ada cerita selalu tuan-tuan, tak ada cerita banyak. Tuan-tuan hari ni tuan-tuan pergi ke hospital besar Pulau Pinang. Dari sini nak pergi hospital Pulau Pinang berapa lama? Setengah jam? Lebih kurang setengah jam. Buat permohonan tidur check-in 3 hari 2 malam dalam ICU. Saya buat permohonan kat pihak hospital. Tuan-tuan duduk dalam ICU tu, tuan-tuan keluar, tuan-tuan automatik jadi baik 3 hari. 3 hari lah, hari keempat isap rokok balik lah. Tuan-tuan masuk dalam ICU tu, automatik tuan-tuan jadi baik. Betul tak kan? Automatik jadi baik. Cuba masuk dalam ICU, tengok hospital kerajaan ni, macam-macam jenis pesakit yang tu ada. Hak wayar berselerak kot muka, sampai tak nampak muka, wayar saja. Mai pula yang kedua ni kuat atas, dada ni berselerak wayar sampai tak nampak bulu dada. Bulu dada dengan wayar sama banyak. Tak ada dengar apa dah. Tut, tut, tut. Tu muzik yang pertama bunyi dalam ICU. Yang kedua yang bunyi dalam ICU apa dia?
Yasin wal Qur'anil Hakim. Tak ada dah lagu janda. Kuda yang mana, kuda yang mana tuan sukai. Tak ada dah lagu janda tu Pak Long. Duduk dalam tu tak dengar dah lagu janda. Duduk dengar Yasin dengan tun tun tun. Dua benda ni ada bunyi. Ada arwah Pak Long kampung saya tu, saya sembang dia. Dia keluar daripada ICU, dia sihat dengan izin Allah. Bila duk sembang dia kata, Allah Ustaz, duduk dalam ICU tu, duk dengar tapak kaki malaikat dia kata. Saya kata biar betul Pak Long. Duk dengar tapak kaki malaikat dia. Saya kata tapak kaki malaikat bunyi macam mana? Tun tun tun. Malaikat berhenti, tut Jahanam dia kata. Hantu yang duk dengar dalam ICU ni. Orang yang masuk ICU keluar automatik jadi baik. Automatik jadi baik. Tu kita baru tengok dalam ICU, yang ni tak ada harapan, yang ni tak ada harapan, yang tu kita baru tengok dalam ICU. Saya tanya doktor pasal apa? Nama dia ICU. Dia kata ICU. You tak see me. See you again. Dia kata selesai. Ni saya nak abang tuan-tuan, kalau ada masa, ada ruang, PCI tengok dalam ICU, buang 3 hari 2 malam, cuba tengok bagaimana keadaan. Kira ICU ni, kata-kata orang tua-tua, tepi kubur dah ICU ni. Kira duduk di pinggir kubur dah, tak ada apa dah maklum. Duduk tepi kubur dah. Tu pun kita tak mau tuan-tuan ni. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Sekarang yang kita duk rasa senang ni sebab apa dia? Jawapannya manusia lupakan kematian. Sebab itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, dia berpesan kepada kita, hidup ni kamu jangan jadi manusia yang sombong. Kerana apa dia? Kerana kamu tidak tahu keesokan harinya siapa kamu. Ada orang hari ini dia menjadi orang yang kaya raya, keesokannya dengan izin Allah tidak mustahil dia menjadi manusia papa kedana. Ada orang hari ini menjadi orang alim, menjadi orang yang berilmu, tidak mustahil dengan izin Allah pada esok hari kamu menjadi orang gila. Hari ini kamu menjadi orang yang sihat, tidak mustahil keesokan harinya kamu menjadi orang yang sakit. Hari ini kamu menjadi orang yang hidup, tidak mustahil besoknya kamu menjadi orang yang mati. Sebab itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dalam hidup jangan jadi manusia yang sombong. Kita tak tahu esok kita nak jadi apa maklum. Kita tak tahu maklum esok kita nak jadi apa. Kita tak tahu. Hari ini saya jadi ustaz. Saya jadi ustaz yang nak main mengajar. Na'udzubillah, a'udzubillah, minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mustahil saya esok ni bangun-bangun tidur hilang ingatan, daripada jadi ustaz kepada menjadi orang gila. A'udzubillah min dzalik. Payah sebut saya jadi saya agak. Tuan-tuan, saya bagi contoh tuan-tuan nah. Saya tarik balik yang saya tadi contoh, saya bagi tuan-tuan lah senang. Maklum tahu ke esok maklum nak jadi orang apa maklum? Orang sihat ataupun orang sakit? Tak tahu. Orang hidup ataupun orang mati? Tak tahu. Masalahnya tak tahu nak jadi apa esok ni. Sebab tu tidak pantas kita hidup di dunia, tidak boleh kita hidup di dunia menjadi orang yang sombong. Jangan jadi manusia yang sombong. Kita sombong kerana apa dia? Kerana kita ada kelebihan.
Kerana apa dia maklum? Kerana kita ada kelebihan. Ni orang jadi sombong kerana dia merasakan dirinya lebih. Tapi kalau benda yang ada kelebihan kepada kita itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa kita menjadi manusia yang sombong? Untuk apa kita jadi manusia yang sombong? Kalau apa yang kita ada ni adalah milik Allah, untuk apa kita menjadi manusia yang sombong? Sebab tu jangan jadi manusia yang sombong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buang dalam diri kita ni sifat menjadi manusia yang sombong. Amin ya Rabbal Alamin. Amr bin Dinar berkata, ada seorang penduduk kota Madinah yang mempunyai saudara perempuan di hujung kota. Dia kata ada seorang penduduk kota Madinah, dia ni ada seorang saudara yang berada di hujung kota Madinah. Maka sakitlah saudaranya itu, kemudian mati. Saudaranya sakit, adik-beradik dia yang duduk di ujung kota Madinah tu sakit, kemudian dia mati. Maka setelah diselesaikan persiapannya, dibawa ke kubur. Bila mati, orang pun pesok, orang pun uruslah jenazah tu. Siap jenazah diuruskan, dibawa jenazah tu pergi ke kubur. Kemudian setelah selesai mengkuburkan dan kembali pulang ke rumah, ia teringat kepada kantung yang dibawa dan tertinggal kantung tersebut di dalam kubur. Dia ada bawa satu beg. Masa dia pergi ke kubur tu, dia sangkut beg tu ke tepi dinding kubur tu. Dia duduk pesoh jenazah ni. Waktu turun jenazah, ambil jenazah letak dalam liang, kebumikan jenazah, kawan duduk pesoh, kawan duduk kelang kabut, duduk urus ni. Terlupa kantung tu, beg tu dia sangkut dekat dengan dinding tu, lepa pun tanam. Bahasa kasar kan buih lah kubur tu. Balik-balik kawan duk cari tak jumpa, teringat kata la ilaha illallah, aku sangkut benda ni dekat dinding kubur. Bila dia teringat macam tu, ia berkata kepada orang yang membantu maka ia minta bantuan orang untuk menggali kubur itu kembali. Dia pergi balik dekat orang ada korek kubur tu, dia pergi abang ni Pak Long, saya tinggal beg dalam beg tu ada macam-macam Pak Long, ada IC, ada duit, ada macam-macam. Tolong mai korek Zat, nak ambil balik korek lah. Dan sudah digali, diketemukan kantungnya. Orang pun pergi tolong duk korek, jumpa balik dia punya beg tu. Ia berkata kepada orang yang membantunya, bila jumpa, dia kata dekat kawan yang bantunya, dia kata apa dah? Tolong engkau ke tepi sebentar, sebab saya ingin mengetahui bagaimana keadaan saudara ini. Dia pun kata kat kawan ni, dia kata ni, minta maaf lah, nak minta hang pergi duduk tepi Zat. Sebab apa dia? Alang-alang dah korek dan gali balik lubang kubur ni. Alang-alang dah korek dan gali balik lubang kubur ni. Aku nak minta satu, aku nak buka Zat, hang pergi sana. Maka ketika dibukanya sedikit lahatnya, kawan dibuka, nak tengok keadaan saudaranya yang dah mati itu. Dalam liang lahat dia nak tengok, maka tiba-tiba dilihat kuburnya menyala api. Buka liang lahat tu, dia tengok api duk menyala tu, beruk. Maklum ni kita baca kitab maklum weh. Bukan kita duk pergi kutip cerita tepi jalan, duk cerita dalam masjid. Ni kitab. Ni yang kita baca dalam kitab. Tuan-tuan yang ada kitab, tuan-tuan tengoklah. Benar yang dikatakan azab kubur ni benar, bukan main-main. Yang dikatakan dahsyatnya kubur itu benar, bukan main-main. Menyala api dalam liang lahat tu. Maka segera ia meratakan kubur itu dan kembali kepada ibunya. Bila dia tengok macam tu, dia tutup lubang kubur tu segera. Tutup. Tak mau, takut api tu menyala keluar-keluar. Sama orang bertutup.
Lantas dia balik, segera dia balik berjumpa dengan ibunya. Ia bertanya, sampai di rumah dia tanya kepada mak dia, bagaimanakah perbuatan saudaraku itu dahulu? Mak, ni cik nak tanya mak, ni adik-beradik kita ni, apa dosa yang dia buat masa dia hidup di dunia dulu mak? Apa dosa yang dia buat semasa dia hidup dulu mak? Dia tanya. Ni mak cik nak tanya ni, dia ni masa dia hidup dulu, apa benda dia buat? Ni cik nak tanya mak cerita mesat, dia ni masa dia hidup dulu, apa maksiat, apa dosa, apa kemungkaran yang dia buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu berkata, mak dia pun cerita, mengapa engkau bertanyakan perbuatan saudaramu padahal ia telah meninggal? Bila dia tanya kepada mak dia tanya balik dekat dia. Ni mak nak tanya dekat hang ni, yang hang duk tanya ni pasal apa? Awak yang duk tanya soalan kawan hang ni, saudara hang ni dulu dia buat apa? Pasal apa yang hang tanya? Sedangkan dia tu dah meninggal. Sudahlah, tak payah duk cerita lah pasal dia. Orang dah mati dah, orang dah meninggal dah, orang dah tak ada dah. Yang nak cerita ni pasal apa? Anaknya tetap mohon supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu. Dia ni pun tak puas hati, dia kata, mak, jangan duk cerita lah dia ni mati ke, dia dah tak ada ke, tak mau dengar. Lah ni cik tanya dekat mak, apa yang dia buat, apa yang dia buat masa dia hidup, mak cerita lah. Dia buat apa masa dia hidup ni mak cerita lah. Apa salah yang dia buat, apa dosa yang dia buat, apa kemungkaran yang dia buat, mak ceritalah, nak dengar ni. Kemudian diberitahukan bahawa saudaranya itu selalu mengakhirkan sembahyang daripada waktunya. Yang pertama, dosa yang dia buat masa dia hidup dulu maklum, suka melengah-lengahkan waktu solat. Bukan tak solat, melengah-lengahkan waktu solat. Hak ni kita. Hak ni kita. Dekat Batu Feringgi ni, asak masuk kira apa? 4.41. Betul? Tuan-tuan bayang kira apa? 6.45. Hak tu. Maklum? Tu senyum sikit, jangan dia buat serius sangat. Tuan-tuan bayang maklum, dia ni bukan dia tak semayang, dia suka melewat-lewatkan semayang. Dia suka melewat-lewatkan semayang, bukan dia tak semayang. Bayangkan kalau dia tak semayang, lagi dahsyatlah Allah Ta'ala bagi dekat dia. Lah ni dia semayang, cuma dia suka melewat-lewat, dalam istilah lain, melengah-lengahkan, mengerjakan, menunaikan, mendirikan solat. Dia suka lengah. Ni yang pertama dia buat. Dengar lu, ada lagi. 2, juga cuai dalam kesucian dan di 2 jenis basuh kencing, basuh berak ni tak apa nak ambil berat. Terutamanya bab basuh kencing lah, terutamanya bab kencing. Hak ni tuan-tuan, 2 ni kita ada dah. Yang pertama, melengah-lengahkan waktu solat, itu perangai kita dah. Batu Feringgi ni pun ada. Yang kedua, jenis kencing ni basuh tak apa nak betul ni. Hak ni kita. Jangan duduk sembang tuan-tuan, kencing basuh pun tak betul. Tu yang kata tu, kita ni bab fardu ain pun tak apa nak lepas lagi Pak Long. Umur ni kat 70 dah, bab fardu ain pun tak lepas lagi. Sayanglah. 3, dan di waktu malam sering mengintai rumah-rumah jiran tetangga untuk mendengarkan perbicaraan mereka. 3, dosa dia. Dia suka duk pergi malam-malam ni, dia duk dengar. Pergi rumah ni dia duk dengar cerita orang ni, pergi rumah ni dia duk dengar cerita orang ni, pergi rumah ni dia duk dengar cerita kawan ni. Bila dia dengar, dia buat apa dia? Kemudian diberitahukan kepada orang lain sehingga mengadu antara mereka. Lepas tu dia duk pergi duduk pelaga orang. Kerja dia duk pergi pelaga orang. Kerja dia duk pergi pelaga orang. Ni.
Law ni tuan-tuan, perangai tu duk pergi mengendap, duk pergi dengar hendak dekat rumah orang ni tak ada dah. Law ni kita suka duk rosek cerita orang melalui sosial media. Ni perangai ni. Bukan dia tahu kepala ekor tentang satu cerita, yang dia tahu nak komen, betul tak tuan-tuan? Tak tahu apa cerita. Satu rumah tangga duk bergolak, suami dan isteri duk bergolak, kita ni orang tua hak tak tahu apa. Hak satu pihak pergi sokong lelaki dia, hak satu pihak pergi sokong bini dia, duk pelaga di antara mereka dua. Sepatutnya mereka ni ada ruang untuk berbaik, bercerai-berai habis. Ni dia kita ni. Ni cengih sikit lah malam ni, cuti 2 bulan. Ni perangai kita, minta maaf, ni perangai kita. Bukannya tahu apa pun, hai orang ni bukannya tahu apa pun, cuma masalah duk buat kepala tahu. Hak ni masalah. Dia bukan tahu tapi dia duk buat kepala tahu. Hak ni masalah. Coba sini pun sama. Saya bagi dua contoh. Dalam kawasan tuan-tuan ni ada satu keluarga yang kebuluk nak makan tak ada nasi dah sebab susah. Duk hap nak mati dah ni. Satu keluarga ni tak ada duit nak makan nasi, nak beli beras, nak masak nasi, tak ada duit. Apatah lagi nak pergi beli nasi biryani, lagi tak ada duit lah. Mai satu keluarga lagi pula, laki bini duk tengah bergolak nak bercerai. Masyarakat akan bagi tumpuan yang mana? A yang nak mati tak ada makanan, B yang nak bercerai. A ke B? Masyarakat akan bagi perhatian. A ke B maklum? Maklum? A ke B? B. Maklum jawab B. Maklum A ke B? B. Saja kita nak tengok ni, bukan dia tahu apa isu yang orang duk tengah bahas, bukan dia tahu apa isu yang tengah berlaku, duk dengar ujung-ujung telinga, main nak komen tu komen nak tak tahu apa. Benda nak jadi elok berpecah. Ni dia yang pertama, hak mayat yang duduk dalam kubur tu, yang kawan ni pergi selak api duk keluar tu, yang pertama dia buat apa dia? Hidup dia suka melengah-lengahkan solat. Yang kedua, suci tak apa nak betul. Yang ketiga, suka duk ambil tahu hai orang. 4, suka duk pelaga orang. Ni dia 4 perangai dia. Macam marah kat saya ya tuan-tuan. Nak buat lagu mana ada kitab sebut lagu tu, saya kena kata. Saya peduli apa tuan-tuan nak marah tak marah. Yang penting saya baca kitab kata, saya kena kata. Perangai tu 4 perangai tu dia kata. Dan itulah sebabnya turun seksa kubur. Kerana itu siapa yang ingin selamat daripada seksa, hendaknya menjauhkan diri dari sifat namimah, iaitu mengadu domba di antara tetangga dan orang lain, supaya selamat daripada seksa kubur dan mudah baginya menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sebab tu kita janganlah tuan-tuan ni duk jadi pengadu domba. Tak ada apa, suka duk pergi cerita buruk pasal orang, suka duk pergi aibkan orang. Hak ni perangai huduh ni. Suka duk pergi aibkan orang. Tuan-tuan, ada orang kita dia macam ni. Sebab tu Nabi SAW pesan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi pesan apa dia maklum? Nabi pesan yang pertama, Nabi pesan jangan suka duk mengumpat orang, kerana dosa mengumpat tu lebih besar daripada dosa berzina. Nabi kata mafhum daripada hadis ni. Nabi pesan, saya nak pesan benda ni kepada tuan-tuan yang duduk di sini ni. Tuan-tuan pengikut kuliah saya nak pesan. Nabi pesan Pak Long, hidup jangan suka mengumpat orang. Sebab apa dia? Sebab dosa mengumpat itu lebih besar daripada dosa berzina. Kita pula punya kepala otak duk pergi kata berzina tu lebih besar daripada mengumpat. Nabi kata tak, mengumpat lebih besar daripada berzina, dosa berzina. Sebab apa dia? Satu orang kalau dia berzina, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon keampunan kepada Allah, Allah ampun, selesai.
Tapi bila hang mengumpat, hang takkan selesai selagi mana hang tak pergi minta maaf dekat orang yang hang mengumpat. Betul tak? Ceritalah orang kita ni belum minum arak tak ada apa, duk minum arak tak tahu, babi lintas, lari duk atas meja. Orang kata hang awak lari duk atas meja, dia kata tu babi tu dia dah haram, tu hang kat tangan hang tak haram. Curi ayam curi, mai nak makan sembelih. Cari tu imam tu habis sembelih ayam curi. Sembelih apa hampuk bagi mampuih itu masalah. Dia kata lang nak haram dekat sekali sudah, dia kata. Ada orang dia pemikiran dia macam tu. Sebab tu jangan kita duk mengumpat orang, duk aibkan orang. Dia kata, "Dak ustaz, saya bercakap benda betul." Mengumpat. "Dak ustaz, saya bukan nak mengumpat." Tu. Saya bercakap benda betul tak, dia buat betul. Dia buat betul. Betul. Sungguh dia buat. Sungguh. Itulah nama mengumpat. Kalau hang bercakap benda yang dia tak buat, tu nama dia fitnah. Faham tak ni? Saya ni ustaz, saya bercakap ni ustaz, wallahi wabillahi watallahi, bersumpah. Orang tak minta pun dia bersumpah. Wallahi wabillahi watallahi ustaz, saya bercakap benda betul, dia buat ustaz. Saya bukan mereka cerita. Itulah namanya mengumpat. Kalau hang bercakap benda yang dia tak buat, tu nama dia fitnah. Understand? Nganga. Tak payah duk keras ni benda dia buat ustaz. Saya tak buat ustaz. Dia memang buat. Ya, tu nama dia mengumpat. Benda benar. Hang bercakap pasal dia tu benar. Tapi dia dengar benda tu, dia suka ke tak? Dia tak suka ustaz. Tu nama dia mengumpat. Oh, bukan oh. Ya. Sebab kita banyak hujah macam tu. Orang Melayu ni banyak hujah lagu tu. Saya tak, mereka cerita, dia buat. Kalau hang piduk cerita benda yang dia tak buat, tu nama dia fitnah. Dua-dua berdosa. Dua-dua berdosa. Dua-dua berdosa. Boleh faham tak nak? Dah, jangan duk buat perangai lagu tu. Kok duk dalam kubur hang kena bakar baru tahu. Kita duk berdoa lah dekat dia, ya Allah, jadikanlah kubur ibuku sebagai taman-taman syurga. Jangan kau jadikan kubur ibuku daripada lembah api neraka. Doa tak sangka kita ni. Tobat tak makbul. Mak yang panggil uduh. Sedap. Mak yang tu panggil uduh. Maklum nak buat muka cengih apa? Maklum ingat saya takut. Tuan-tuan, doalah kita ni. Tu imam pun habis semayang. Apa yang kita nak kata pada mayat ini baik. Baik apa? Payah uduh. Ni mai mengaji ni, bila ustaz tegur, kena berubah lah. Saya tegur ni sekali dengan saya lah tuan-tuan ni. Bukan saya nak suruh tuan-tuan dia berubah. Saya pun kena berubah. Kalau saya bercakap saya tak buat, saya lagi awal kena azab daripada tuan-tuan. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah. Cakap tak buat. Ni maklum tak? Kita main mengaji ni maklum, kita nak belajar jadi orang yang baik. Sebab kita tak baik, kita nak belajar jadi orang yang baik. Al-Barra' bin Azib berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza su'ila al-muslimu fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, fadzalika qawluhu ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Seorang muslim jika ditanya di dalam kubur, satu orang muslim bila dia duduk dalam kubur ditanya, maka ia langsung membaca. Bila duduk dalam kubur dia terus baca,
asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka itulah yang tersebut di dalam firman Allah. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh di mana hidup di dunia dan di akhirat, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan ketetapan itu terjadi dalam 3 masa. Ada 3 waktu yang terjadi. Bila? Yang pertama, ketika melihat malakul maut. Yang kedua, ketika menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Yang ketiga, ketika menghadapi hisab di hari kiamat. Kita doakan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba yang dapat mengucapkan kalimah tersebut ketika 3 keadaan tersebut. Amin ya rabbal. Yang ni cukup bahaya maklum. Masa tu kalau Allah Ta'ala tak bantu, Allah Ta'ala tak izin, pakai mampu dapat longek. Dan ketetapan ketika melihat malakul maut dalam 3 hal. Yang pertama, kalimah itu kita ucapkan untuk apa dia? Terpelihara diri kita daripada kekafiran. Mat. 3. Kalimah tu tuan-tuan akan menyelamatkan kita daripada tergolong dalam golongan orang-orang yang kafir. Ini yang kita takut ni. Ini yang kita bimbang ni maklum. Yang kita duk minta dekat Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tu imam duk baca, kita pun duk belakang. Amin. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Amin. Amin tu pun tak berapa nak kemah. Doa amin tu pun tak berapa nak yakin dengan Allah Ta'ala. Saya baru ni tuan-tuan ada satu masalah berlaku dekat diri saya. Saya nak cerita bab yakin ni. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan kalau jadi masalah, satu orang dia main habaq, hang ni nak buat apa-apa keputusan, jangan tinggallah istikharah. Betul tak belum? Betul ke tak? Saya baru ni ada masalah tuan-tuan ni. Masalah besar. Masalah mana ada kecil, kita pun orang kemah. Masalah besar. Dalam masalah tu pun orang duk telefon cerita masalah orang lagi ni yang kata ustaz ni tuan-tuan. Kita duk tengah ada masalah. Kita ni duk ada masalah. Dia telefon, dia kata ustaz bolehkan nak cakap? Saya kata ni saya duk tengah ada berbincang. Saya duk tengah ada masalah ni, duk tengah bincang. Ustaz tak apalah masalah ustaz, mudah-mudahan Allah Ta'ala selesai. Tolonglah dengar masalah saya. Duk dengar masalah dia. Kepala otak kita nak kena fikir nak selesai masalah dia. Hak kita pun dalam masalah. Bila jadi macam tu tuan-tuan, saya teringat hadis Nabi SAW. Nabi pesan, dalam ada masalah jangan tinggal istikharah. Takkan menyesal orang yang membuat keputusan hasil daripada istikharah. Tuan-tuan, takkan tersalah keputusan yang akan dibuat hasil daripada istikharah. Yang kedua, Nabi suruh istisyarah, bincang, syurat. Saya pun ambil 2 keadaan tu saya buat. Malam tu istikharah, lepas istikharah sampai tahap kita rasa ni aku ni tak boleh bergantung dah pada manusia, aku kena bergantung kepada Allah. Buatlah solat hajat. Allah Ta'ala tak pernah mungkir tuan-tuan ni. Tengah saat yang memerlukan bantuan, saat itulah bantuan Allah Ta'ala sampai. Cuma kita ni kadang-kadang korang ajak dengan Allah ni tuan-tuan, biadab dengan Allah, samsing dengan Allah. Saya guna istilah itulah untuk mudahkan kita faham. Kita hanya cari Allah bila kita perlu, kita akan tinggalkan Allah masa kita senang. Ini masalah kita. Kita akan cari Allah waktu kita perlu ya. Waktu kita perlu kita cari Allah. Waktu mana yang kita perlu? Waktu yang kita berhajat dengan Allah. Tuan-tuan nak apa berhajat? Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Masa tu baru hang cari Allah. Betul tak kita ni maklum?
Waktu yang kita susah baru kita nak buat solat hajat. Waktu yang kita susah baru kita nak doa. Waktu yang kita susah baru kita nak minta tolong dengan Allah. Masa kita senang, di mana Allah dalam hidup kita? Cuba tanya, waktu kita senang, di mana Allah dalam kehidupan kita? Semayang halal balai. Bayangkan kalau kita ni jadi orang, satu kawan kita, dia nak main minta tolong kita saat dia susah, dia senang dia tinggal kita. Macam mana maklum Azhar maklum? Waktu dia susah, dia main cari kita. Waktu kita susah, dia tinggal kita. Agak-agak kawan aku ni, kita nak kawan ke tak? Kawan yang macam ni, kita nak kawan ke tak agak-agak tuan-tuan? Masalah dalam masalah, telefon aku, cerita masalah, minta tolong, ikhtiarkan. Bila mai saat dia selesai masalah, dia nyah bila gutu ya, celaka lagi, time kita masalah, dia tak cari kita. Hak lagi celaka besar, dia tu pula duk buat masalah untuk kita. Ada kawan aku tu tikam belakang Ada tak Pak Long? Ada. Pak Long lagi pengalaman lama pada saya. Banyak lagu tu nak. Cukup tak guna kawan aku ni. Kawan makan kawan. Babi Pak Long, babi tahu menatang babi. Tahu menatang babi. Nak buat macam mana nama dia babi? Babi ni tak ada sejarah lagi, dia serondoi orang duk jaga dia. Anjing ni dua jenis binatang yang dipanggil najis, apa dia? Najis apa dia bilang? Hak berat Ghalladhah. Dua ekor ni, babi dengan anjing. Babi ni dia tak pernah serondoi tuan dia hak duk jaga makan dia. Anjing tak pernah duk kokak orang hak duk jaga dia. Betul tak? Tapi manusia ni, hang jaga dia, hang bela dia, mai satu masa dia khianat hang. Manusia ni lebih teruk daripada babi dengan anjing. Boleh ayat tak tu? Ni yang kata manusia yang lebih teruk daripada babi dengan anjing ni. Khianat kawan yang duk jaga dia, penaya kawan yang duk bela dia, zalim kepada kawan yang duk pertahankan dia waktu dia susah. Babi pun tak perangai macam hang, anjing pun tak perangai macam hang. Hang lebih teruk daripada babi dengan anjing. Sebab tu jaga. Kita bercakap ni atas dasar pengalaman. Tak saya rasa tuan-tuan lagi banyak pengalaman pada saya, tuan-tuan lagi tua pada saya. Dengar kata tak guna sungguh, celakui. Bukan ada pasal-pasal yang duk berdengar kawan. Sebab tu lah kata ulama, akhir zaman ni hanya duk cari dah sahabat. Tak ada dah sahabat akhir zaman ni. Yang kata sahabat ni tak ada dah akhir zaman ni. Nilai sahabat habis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada pun yang duduk adalah ni, dia panggil kawan rapat, bukan sahabat, kawan rapat, teman rapat. Tak ada dah sahabat. Jangan duk arak lah tuan-tuan. Hidup ni tuan-tuan percaya pada diri sendiri, tuan-tuan adalah hidup ni tuan-tuan percaya kat mak bapak. Hak tu yang tak khianat kita, lain pada tu khianat. Tambah bini, tak bercerai tak apa maklum. Bercerai dia punya karang cerita tu maklum. Allah, daripada batu maung sampai batu peringgi. Punya dia tulis muka surat ni boleh hatok daripada batu maung main batu peringgi. Maklum pun jangan duk percaya kat lelaki maklum weh. Percaya pun dekat ada hak dia. Faham tak maklum? Percaya kat lelaki maklum. Belum percaya kat lelaki maklum. Tak bercerai tak apa. Cerai mampu. Dia loneh tuan-tuan. Penda pun putih tu. Model loneh bini kita ni. Dia tak loneh tak apa. Dia loneh luar dalam pun putih. Jaga. Percaya dekat diri sendiri.
Percaya dekat mak bapak. Hak tak pernah khianat ni mak bapak lah, tak pernah khianat dekat anak tuan-tuan ni. Betul tak? Mak bapak ni kalau betul-betul mak bapak lah, dia tak khianat dekat anak-anak ni. Adik-beradik belum tentu. Tak boleh tengok adik dia lebih, dia jadi abang, tak boleh tengok adik dia lebih, dia khianat. Khianat. Adik-beradik hak duk khianat macam-macam lah. Tuan-tuan tengok 3 Abdul sudah lah. Khianat adik-beradik, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Kita tengok cerita 3 Abdul. Tak benar. Tu Pak Long duk tengok cerita apa? Gamak belu ya apa dulu. Cerita piramidi. Semua orang tengok. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Wahab dengan Wahib ni dia pesoh harta Ismail Ulam Raja habis. Lain kali Abdul Wahab dapat apa dia? Rumah buruk tu ya. Ha? Wahab dengan Wahib dia duk ingat dia kemas. Abdul Wahab dengan Abdul Wahib dia ingat dia kemas. Dia lupa Sadiq Sigaraga lagi kemas pada dia. Tu nak abak kepada tuan-tuan. Kaki kianat ni dia akan kena kianat. Kau benar belah kali. Orang yang kianat orang, dia duk rasa dia selamat, akan ada orang kianat dia lagi. 3 Abdul Abang dah. Abdul Wahab, Abdul Wahib kianat kepada Abdul Wahub. Dia tak tahu kata Sadiq Sigaraga tu bapak boya. Abdul Wahub tidur dalam kedai ya. Kena kianat dengan siapa dia? Adik-beradik. Mujuklah Ismail Ulam Raja ni orang cerdik. Harta-harta dia di luar negara, dia telah wasiatkan melalui siapa dia? Guam dia tu, Sulaiman Akhlaqan. Sulaiman Akhlaqan lena malam Ismail Ulam Raja malam mimpi, wahai anak, pergi tengok-tengok harta luar negara. Mujuklah Sulaiman Akhlaqan tu pun peguam yang ada integriti. Mau dia sapu pun tak nak tahu. Tu cerita nak abang kat Melong tu. Khianat. Kawan-kawan khianat biasa. Adik-beradik pun khianat. Hak yang mustahil ada tapi tak banyak. Yang akan khianat ni, mak bapak takkan khianat anak-anak. Sebab tu tuan-tuan dah tak tahu dah, mak bapak pun tak ada. Percaya kat diri sendiri, bergantung dekat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita tuan-tuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua, diberi selamat oleh malaikat bahawa ia mendapat rahmat. Ketiga, melihat tempatnya di syurga. Tu. Dan ketetapan dalam kubur juga 3 hal. Dalam kubur ni pula 3 hal. Orang yang mengucap, orang yang boleh sebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun ketika dia nak mati dia sebut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu duduk dalam kubur, Allah Ta'ala bagi apa dekat dia? Diberi ilham oleh Allah untuk menjawab dengan jawapan yang diredai oleh Allah. Ketika mana Munkar dan Nakir datang soal kepada kita, siapa Tuhanmu? Allah, Tuhanku. Yang nak bagi izin untuk jawab ni Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku Allah. Kedua, hilang rasa takut dan gentar. Kan tu imam duk baca talqin tu, dia sebut nama kita kan maklum kan? Betul tak? Wahai Saudah, contoh nama. Contoh terkejut nak. Tembak-tembak kena betul kan? Tuan-tuan kan duk terkejut maklum kok mana pun nama tu kan dia panggil tak tahu bila. Dia panggil nama kita kan nama. Sebentar lagi datang 2 malaikat kepada kamu.
bertanyakan beberapa soalan kepada kamu, jawablah kamu dengan tenang dan sabar. Kerana janganlah kamu takuti mereka, kerana mereka juga adalah makhluk Allah seperti kamu. Tu imam dulu, tu imam lah moden. Dia abang, janganlah kamu nervous, jawablah dengan steady. Ingatlah dia juga makhluk Allah seperti lu. Oh, duk batu peringgi orang ngajak serupa duk di Palestin. Tuan-tuan boleh rasa Palestin lebih kurang lagu ni belum duk ngajak dalam masjid luar, duk tembak tu bom pompa lebih kurang tu. Tuan-tuan, masa tu nak dapat rasa hilang rasa takut dan gentar ni, Allah Ta'ala bagi. Allah Pak Long oi, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahlah benda-benda ni kepada kita semua, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. 3, melihat tempatnya di syurga sehingga kubur menjadi salah satu daripada kebun syurga. Orang yang boleh ucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ketika dia nak mati ni, kubur dia akan menjadi taman-taman syurga. Ini adapun ketetapan ketika hisab juga dalam 3 hal. Allah memberinya ilham sehingga mendapat menjawab segala pertanyaan dengan benar, mudah dan ringan hisabnya, diampunkan segala dosanya di sana kelak. Dan ada juga yang menyatakan bahawa ketetapan itu dalam 4 masa. Apa dia masa mana nak kena sebut? Yang pertama ketika mati. Ni yang kita duk minta tu tuan-tuan ni. Tuan-tuan, satu doa yang tuan-tuan jangan duk tinggal lah. Satu yang tu imam duk baca tu lah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Itu yang tu imam duk baca tu. Bacalah. Satu lagi lepas semayang maklum baca Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah aku di saat aku nak mati dan selepas kematian aku. Minta tuan-tuan, berkat waktu nak mati ni. Yang pertama, sakaratul maut itu pedih, sakit, minta Allah Ta'ala ringan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tu imam duk baca tu. Masalah kita tak faham. Kan tu imam duk baca tu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta keselamatan dalam beragama. Hari ni tuan-tuan, kita duduk beragama ni, duduk jaga amalan-amalan dalam agama ni, duduk mengaji dalam agama ni. Akhir zaman ni kita tak tahu satu yang mana betul, yang mana salah. Tidak. Kadang-kadang kita pening. Kadang-kadang kita pening. Pening tak tahu yang mana satu betul. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, pening. Kita minta Allah Ta'ala bimbing kita dalam beragama. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nombor 2, wa'afiatan fil jasad. Minta Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada tubuh badan. Wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil rizq. Minta Allah Ta'ala tambah rezeki kita. Wa ziyadatan fil rizq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Betul? Wa ziyadatan fil rizq. Apa? Wa ziyadatan ilm wa barakatan fil rizq. Minta tambah ilmu, berkatkan rezeki. Minta. Lepas tu kita minta pula tu, antara lain yang kita minta tu, minta apa dia? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tu di antara benda-benda yang kita minta. Kita minta Allah Ta'ala tolong permudahkan saat kita ni nak dicabut roh daripada jasad, saat kita berada pada keadaan sakaratul maut, tak tahu bila. Kalau dosa banyak berat, tara baginda sallallahu alaihi wasallam
diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi celup tangan dia dalam air, dalam bekas di sebelah tu ada air. Nabi sapu muka, minta Allah Ta'ala ringan. Tu Nabi. Kita tak tahu lah maklum, minta Allah Ta'ala jagalah. Nak? Di dalam kubur sehingga dapat menjawab pertanyaan tanpa gentar dan takut ketika hisab, dan juga ketika berjalan di atas titian sirat sehingga berjalan bagaikan kecepatan kilat. Nak meniti di atas titian sirat yang dibentangkan, yang dilentangkan, di bawahnya adalah api neraka. Jika ditanya tentang soal kubur bagaimana bentuknya, insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Tanda habis tuan-tuan. Tak apalah saya tanda, tuan-tuan tanda pun tak guna. Bulan depan ambil kitab lain pula, cari muka surat tak jumpa pula. Saya tanda lah senang. Nah tuan-tuan dengan susah hati, tuan-tuan relax sudah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita mengaji pada malam ni ada manfaat untuk diri kita dan ada manfaat untuk kita bersama, insya Allah Ta'ala minal aminin. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, di luar sana biasalah, siapa nak dapatkan produk Top Coco boleh dapatkan di luar sana. Dulu kita ada yang sekilo, maklum lah ni tinggal 800 gram harga RM22. Yang satu bungkus itu ada 20 bungkus pun harga RM22. Dan ada yang terbaru keluar bulan lepas, versi untuk orang yang ada kencing manis. Top Coco dalam kotak tu dia tanpa gula tambahan, harga dia RM25. Yang kedua, dekat luar pintu-pintu keluar tu ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah yang tuan-tuan duk bos setiap bulan tu, boleh letaklah sumbangan tuan-tuan. Dan yang ketiganya Pak Long, di luar sana juga, dekat kereta saya sana juga ada, saya bawa resit pembangunan. Lah ni kita duk tengah duduk repair, duk perbaik surau Pondok Hutan Palai hak Tok Wan saya dulu tuan-tuan. Surau tu pun dah 25 tahun dah duduk. Lah kita duk tengah repair, dia bertaraf masjid ghair jami'. Siapa yang nak wakaf boleh pi dekat kereta saya, resit wakaf ada RM20, RM50 dan RM100, insya-Allah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.